Okey, putaran. Putaran dia ada dua main point. Yang pertama adalah titik putaran ataupun dikenali sebagai pusat putaran. Okey, point yang kedua adalah arah dan darjah. Okey, arah ni merujuk kepada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. So make sure awak tahulah ikut arah jam macam mana, lawan arah jam macam mana. Okey, darjah pula. So kebanyakan soalan dia menggunakan 90 darjah ataupun 180 darjah ataupun mungkin ada 270 darjah. So hari ini kita akan bincangkan tentang 90 darjah. So ingat, putaran ada dua main point, iaitu titik putaran ataupun pusat putaran, dan yang kedua arah dan juga darjah. Arah merujuk kepada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Darjah pula merujuk kepada 90 darjah ataupun 180 darjah, so mungkin ataupun 270 darjah. Okey, so hari ini contoh putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 11. So kamu tahu titik 11 ni adalah dia punya pusat putaran, darjah ni adalah 90 dan dia punya arah adalah ikut arah jam. So sekarang kita ada objek kita yang merah ni adalah yang segitiga. So dia ada 3 bucu, dia ada 3 point kat sini. So untuk selesaikan soalan putaran, kita banyak kaedah. Kaedah guna kertas suris, kita boleh guna kaedah plastik, kita boleh guna kaedah kira petak. So yang hari ni cikgu nak terangkan menggunakan pembaris. Okey, so kebanyakan murid mungkin tak faham nak guna kaedah kira petak. Okey, so mungkin tak semua murid faham untuk guna kaedah petak. So kita guna hari ni kaedah pembaris. Okey, so hari ni kita tandakan dulu. Sekarang kita tandakan dulu dekat mana 1, -1. So ni adalah 1, -1, iaitu dia punya pusat putaran. Okey, so kita ambil pembaris. Okey, kita tandakan dulu titik yang pertama kita. Okey, ni titik pertama, titik kedua, titik yang ketiga. So mungkin saya punya pembaris ni ukurannya bukan adalah ukuran yang sebenar. So mungkin dia juga tak tepat lah dia punya saiz tu. Okey. Okey, so yang pertama kita letakkan pembaris kita. Okey, sebelum tu awak kena tahu ciri-ciri pada pembaris kat sini. Okey, setiap sudut pada pembaris dia adalah dengan nilai 90 darjah. So kena awak tahulah sini 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okey, yang ni adalah 180. Pastikan awak tahu di penjuru pembaris, setiap penjuru pembaris adalah sudut 90 darjah. Okey, so kita boleh jawablah soalan ni menggunakan pembaris sebab dia merujuk kepada 90 darjah. So sekarang yang first kita sambungkan daripada titik 1 pergi kepada pusat putaran. Okey, titik yang pertama sambungkan ke pusat putaran. Okey, so mungkin saya punya petak ni tak berapa tepat. So nanti kalau awak cuba buat, awak tengoklah dia punya jarak. Okey, so nanti awak kira jarak daripada titik 1 ke pusat putaran adalah lebih kurang 15. Okey, saya anggap lebih kurang sajalah ya. Sebab saya punya pembaris ni bukanlah tepat sangat. So awak punya pembaris lagi tepatlah. Okey, so awak buat garis putus-putus. Okey, ataupun awak garis sambung je lah. Okey, so awak punya ni adalah 15. Okey, so sekarang kita letak pembaris kita sebalik dia sebab kita nak 90 darjah kan, ikut arah jam. So kat sini kita punya 90 darjah dan kita letak kat sebelah sini sebab ikut arah jam. Kalau soalan minta lawan arah jam, kita letak belah sini. Sebab nak lawan arah jam. So kalau ikut arah jam, kita letak belah sini. Okay, kalau letak belah bawah ni lawan arah jam, letak belah atas adalah ikut arah jam. Tapi kalau kita nak buat garis tu panjang, tak sampailah sebab pembaris kita ni pendek. So kita pusingkan pembaris kita. Okay, pusingkan pembaris kita. So tadi ingat panjangnya adalah 15. Tapi make sure lah awak punya pembaris tu betul-betul kedudukan 90 darjah. Okay, so kalau awak letak kat sini lah sebab pembaris saya ni dia ada satu sisi saja. Okay, so sepatutnya awak letak kat atas. So nanti awak akan dapat 15 tu adalah di sini. Okay, ni jarak dia sama 15. Ni pun 15. So awak akan dapat titik yang pertama
dekat sini. Okey, kita tengok titik yang kedua. Okey, titik yang kedua, kita sambungkan titik yang kedua ni kepada pusat putaran. Okey, kita sambungkan titik yang kedua kepada pusat putaran. Lebih kurang yang saya punya ni adalah 30. Okey, so sambung. Okey, saya ingatlah saya punya ni, tak apa. So okey, 90, and then jaraknya adalah 30. So kita pusing kita punya pembaris. So lebih kurang kat sini lah. Make sure saya punya garisan ni saya ingat tadi sebenarnya yang ni. Okay, so sepatutnya dia adalah 90 darjah. Okay, so saya punya titik, jaraknya adalah 30. So kat sini saya punya titik yang kedua. So pastikan jarak samalah. Right, so titik yang ketiga. Okay, titik yang ketiga, titik yang pertama kita dah dapat tadi. Titik pertama dah, titik kedua dah. Okay, titik ketiga pula, kita sambungkan kita punya titik yang ketiga ke arah pusat putaran. Okey, contoh kat sini dapat 35. Okey, 35. So awak sambung. And then kita letak pembaris kita. Okey, 90 darjah. Okey, so kita dah dapat titik yang ketiga kita adalah dekat sini. Okey, nombor 3 kita, sebab jaraknya adalah sama, 35. Okey, kat sini 35. Tadi pun sama, 35. So awak dah dapat 3 titik. Okey, so sekarang kita sambungkan balik titik kita. Letak dulu tepi pembaris. Okey, kita sambung kita punya titik. So 1 sambung ke 2, 2 sambung ke 3, and then 3 sambung ke 1. So awak dah dapat. Okey, yang hijau ni adalah image bagi objek yang segitiga ni di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 1, negatif 1. So keyword dia kat sini, pastikan kalau guna pembaris jaraknya adalah sama, dan pastikan betul lah letak pembaris tu ikut arah jam dekat mana, lawan arah jam dekat mana. So kat sini yang merah ni adalah objek, yang ni adalah image di bawah putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 1, negatif 1. Okey, itu sahaja.